Okay, alright, hi and welcome back to our educators. Okay, ini video untuk aktiviti 3.20. Okay, so untuk aktiviti ni you kena menyelesaikan masalah numerical stoichiometry. Okay, dan semua ini yang saya tunjuk ni sampailah yang keadaan bilik, semua ni akan diberi dalam exam, so you tak perlu nak hafal lah. Okay, soalan pertama, dia kata penguraian kalsium karbonat oleh haba adalah seperti berikut. Ini persamaan, saya highlight. Okey, dia nak gisem kalsium karbonat. Okey, untuk menghasilkan 1.2 gas karbon dioksida pada keadaan bilik. Okey, ni dah keyword. Okey, apa cara nak selesaikan soalan ni? Okey, untuk pengetahuan you, aktiviti 3.20 ini sekejap Okey, ni kan. Okey, dia ada 4 soalan. Saya akan bahagikan kepada 2 bahagian, part 1 soalan 1 dan 2 part 2 soalan 3 dan 4. Supaya you tak bosan tengok video lama sangat. Okay, so kita go ahead untuk soalan pertama. Okay, step 1, you kena tulis persamaan kimia. CaCO3 terurai menjadi CaO dan CO2. Soalan ni dah bagi persamaan kimia, so salin balik. Dan dia kata gisem kalsium karbonat. Yang manakah kalsium karbonat? Inilah kalsium karbonat. Okay, so gisem yang kita nak cari, so tulis kat bawah dia, gisem is unknown. Dan dia kata menghasilkan 1.2 decimeter cube gas karbon dioksida. 1.2 decimeter cube tu kiranya isi padu gas karbon dioksida. Tulis bawah dia, isi padu 1.2 decimeter cube. Okay, dan dia kata pada keadaan bilik. So keadaan bilik, apa yang dia cuba sampaikan adalah isi padu molar pada keadaan bilik. So apakah isi padu molar pada keadaan bilik? Tulis juga isi padu molar pada keadaan bilik. Okey, saya letak K bilik ni maksudnya pada keadaan bilik You jangan buat short form in exam. Okey, benda ni walaupun tak ada markah tapi biasakan buat long lah. Okey, yang detail. 24 decimeter cube mol negatif 1. Okey. So, sekarang, okay, saya guna warna lain. Saya guna warna, okay lah, saya guna warna coklat ni. Sekarang, hero of the question ialah CaOCO3 dan CO2 saja. So, you can ask me, apa kita nak buat dengan CaO ni? Okay, benda ni relax. Tak payah buat apa-apa. Okay, guys, biar je. Dia duduk perhati je. Okay. So, you ada maklumat apa sekarang? You ada maklumat untuk CO2 sahaja. So, you kena cari something berkaitan CO2. Okey, dan basically kita ada isi padu dengan isi padu molar. Okey, isi padu molar. Okey, jap, saya tukar ni. Saya letak isi padu molar lah. Okey, isi padu molar pada keadaan bilik. Okey, kalau ada dua benda ni, cuba recall apa yang you dah belajar. Okey, you pernah belajar untuk guna this formula, which is bilangan mol. Okey, sama dengan apa? Isi padu in decimeter cube dalam decimeter cube per dengan isi padu molar dalam punya apa? Decimeter cube mol negatif 1, kan? So, you ada dua maklumat ni, substitute dalam formula ini. Berapakah isi padu? 1.2 decimeter cube. Berapakah isi padu molar? 24 decimeter cube mol negatif 1. So, apakah dia punya conclusion? 1.2 you bahagi 24, you akan dapat 0.05. Okey, apakah berlaku pada unit? Unit dah cut sebabnya decimeter cube atas dan bawah. So, boleh cut lah. Dan mol negatif 1 ni ke bawah. So, bawah naik atas. So, mol sahaja. So, ini ialah bilangan mol yang terhasil bagi gas karbon dioksida. Okey, ini you dah cari kan? So, sekarang kita nak bilangan mol kalau melibatkan stoichiometry. Kita nak cari gisem ke, isi padu ke, nak cari bilangan zarah ke, bilangan mol kena ada. Tak kisahlah bilangan mol CaCO3 ke atau CO2. Sekarang kita ada bilangan mol CO2 kan? So, kita kaitkan dua-dua tu. Okey, berdasarkan persamaan kimia. Okey, tulis cara dia berdasarkan persamaan kimia. Okay, ini persamaan kimia tau, iaitu
Berapa mol CaCO3 ada? Okey, apa persamaan kimia U? Ni yang saya tengah point out ni. Inilah persamaan kimia U. So berapakah CaCO3? So 1 mol CaCO3 dia mengeluarkan 1 mol CO2. Ini dalam persamaan kimia. Tapi dalam calculation kita dapat berapa mol karbon dioksida? Kita dapat 0.05 sahaja. So ganti masuk kat sini 0.05 CO2. So kita dah ada dua benda. So kita nak cari bilangan mol untuk CaCO3. Kiranya yang dalam persamaan kimia ni yang kita dapat ni satu dengan satu ni, dia dalam persamaan kimia yang kita balance. Tapi dalam lab orang ni tak gunakan 1 mol ni. Dia hanya menggunakan 0.05 mol ini sahaja untuk menghasilkan 1.2 desimeter cube gas karbon dioksida. Itu maksud soalan ini. Saya harap you faham. So macam mana nak cari question mark tu? Okey, letak question mark. Okey, you tengok ni. Okey, cara dia macam ni. Cara saya ingatlah. Yang bertentangan you kena darab. Yang atas dia you kena bahagi. Kiranya 0.05 dengan 1 ni you kena darab. Dari sini ke sini you kena bahagi. Faham tak? So caranya 0.05 mol darab 1 bahagi 1. So darab 1 bahagi 1 tak ada perubahan. You dapat 0.05. Oh jap, 5 saya tak berapa lawak. 5 mol CaCO3. Sebab kita cari question mark untuk CaCO3 kan. So inilah 0.05 mol CaCO3 lah yang dihasilkan dalam lab. Tapi soalan tanya G-same. Okey. So kita dah ada formula kan. Boleh ke kita kaitkan mol dengan G-same? Ya, boleh. Nak kaitkan macam mana? Kejaplah saya tunjuk. Okay, you kaitkan macam ni. 0.05 mol kan. Okey, nak kaitkan dengan G-same kan. So kita nak G-same kan. So G-same macam mana kita cari? Bilangan mol dalam mol, unit mol, over equal to G-same dalam gram per G-same molar dalam gram per mol. Gram per mol kan. Tengok, you masih kaitkan kepada 3 formula yang you belajar kat konsep mol tu, yang melibatkan Zara, G-same dan isi padu. Ingat ke, 3 formula tu memang always akan digunakan dalam penyelesaian masalah kimia. So berapakah bilangan mol? Ada, bilangan mol dah ada. G-same molar untuk CaCO2 pun kita boleh cari sebab kita dah ada formula kimia dia. Boleh ke kita cari G-same? Ya, boleh. Okey, jom kita kira dulu G-same molar untuk CaCO3 dulu. Okey, G-same molar CaCO3. Okey, jom. Apakah G-same atom relatif bagi kalsium? Okey, jom kita tengok. Kalsium soalan kata 40. Okey, tulis 40. Bagi karbon berapa? Okey, jom tengok juga. Karbon adalah 12. Tulis juga 12. Oksigen berapa? Oksigen adalah 16. Tapi oksigen ada berapa molekul? Ada 3 molekul. So 3 kali 16. So press your calculator. 40 campur 12 campur 3 darab 16 is actually 100. Okey, G-same molar ada unit ke? Tak ada. Ada unit. Apa unit? Gram per mol. Okey, so bilangan mol ada, G-same molar ada. Kita manipulate lah formula. Okey, masukkan bilangan mol 0.05 mol. Okey, nak G-same, so G-same molar you kena darab dengan bilangan mol. 100 gram mol negatif 1 equal to G-same in gram. Okey, mol dengan mol you boleh potong. Saya harap you tahu kenapa kita boleh potong. Sebab kat sini adalah mol. Mol negatif 1 maksudnya 1 per mol. Kira atas dan bawah boleh potong. Okey, so kita calculate lah seperti biasa. 0.05 darab 100 is actually 5 gram. So inilah G-same kalsium karbonat. Okay, G-same kalsium karbonat yang diperlukan. So tulislah G-same CaCO3 yang diperlukan adalah
5 gram. Itu je jawapan. Okay, so kalau soalan ni jadi soalan exam, macam mana markah diberi? Okay, jap. Saya pen. Okay. Markah pertama akan datang when you tulis persamaan kimia. Okay, soalan ni dah bagi persamaan kimia, so you jangan harap markah lah kat sana. Kalau soalan tak bagi, dia just bagi statement je. You tulis persamaan kimia, you balance dapat 2. Dapat 2 markah. Okay, sini you cari bilangan mol, dapat 1. You buat yang ni, you akan dapat markah kedua. You manipulate formula, you cari GC molar, you cari yang ni, you dapat markah ketiga. So 3 markah lah. Macam lah, basically 3 markah akan diberilah setahu saya. Okay, so saya rasa saya akan bincang soalan 2 in another one video sebab dah 10 minit dah video ni. Okay, so meet you in second video. Bye bye.